Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan bincangkan tentang satu lagi subtopik dalam tindak balas redox, iaitu 1.4 sel elektrolisis, sambungan untuk proses-proses elektrolisis. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah bincangkan tentang elektrolisis sebatian leboran, iaitu leboran plumbum bromida. Dan pada hari ini kita akan bincangkan tentang elektrolisis larutan aqueous. Apakah itu larutan aqueous? Larutan aqueous, larutan ini juga mengandungi ion-ion yang bebas bergerak, maka ia boleh mengalirkan arus elektrik dan boleh menguraikan larutan aqueous menjadi satu larutan yang boleh mengkonduksikan ataupun mengalirkan arus elektrik. Apa yang penting dalam subtopik kali ini iaitu 1.4.3, iaitu ada 7 perkara penting yang awak perlu fahami di dalam topik ini. Yang pertama, kamu kena mengetahui apakah ion-ion yang hadir. Ion yang hadir di dalam larutan tersebut. Yang kedua, kamu kena mengetahui apakah ion yang akan tertarik ke anod dan ke kathod. Yang ketiga ialah proses nyah cas. Proses nyah cas ini bermaksud ion yang terpilih untuk dinyah cas di kathod ataupun di anod. Yang keempat, pelajar boleh mewakilkan setengah persamaan yang berlaku di anod dan di kathod. Yang kelima, membuat pemerhatian dan inference. Yang keenam, hasil elektrolisis. Dan yang ketujuh, tindak balas redox yang berlaku. Kita rujuk kepada yang ketujuh dahulu. Seperti dalam sel kimia, proses pengoksidaan berlaku di anod, manakala proses penurunan di kathod. Begitu juga untuk satu sel elektrolisis yang awak boleh nampak di sini. Apa yang berlaku di anod ialah proses pengoksidaan, manakala yang berlaku di kathod ialah proses penurunan. Okey, pada hari ini kita akan terus bincangkan tentang elektrolisis larutan aqueous. Terdapat 3 faktor yang boleh menentukan hasil di anod untuk sesuatu larutan tersebut, di anod dan di kathod. Kamu lihat gambar rajah ini, ada bateri diwakili, yang panjang ni ialah terminal positif yang kita panggil sebagai anod, yang ini anod, yang ini kathod. Tugas utama awak kena lihat bateri dahulu. Apabila kamu dapat melihat bateri, di situ kamu akan nampak siapakah anod, siapakah kathod. Yang kedua, apakah yang perlu kamu lihat ialah apakah elektrod yang digunakan. Untuk eksperimen kali ini, dia menggunakan elektrod karbon. Elektrod karbon ialah elektrod yang lengai ataupun elektrod yang tidak reaktif. Maksudnya, apabila berlaku tindak balas di sini, elektrod karbon tidak akan mengalami perubahan kimia sama ada sebelum, semasa ataupun selepas tindak balas. Tiada apa-apa yang berlaku kepada elektrod karbon. Yang ketiga, apabila kamu melihat sel elektrolisis ini, kamu kena lihat larutan. Larutan apa yang digunakan? Iaitu di sini dia menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Dan yang keempat, kamu kena lihat dia punya kepekatan. Untuk makluman kamu semua,
0.1 mol per desimeter. Ini merupakan larutan yang kurang pekat ataupun larutan yang cair. Apabila larutan ini cair, kamu akan lihat apakah yang terhasil di anod dan di katod. Selesai sahaja kamu menggunakan konsep yang telah cikgu terangkan, bermula dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, barulah kita akan mulakan proses menghuraikan proses elektrolisis ini. Pertama sekali yang perlu kamu lakukan untuk ini ialah kamu kena kenal pasti ion yang hadir. Sebelum kamu menulis ion yang hadir, ini adalah satu jadual cadangan yang cikgu cadangkan kepada kamu semua untuk menganalisis apakah yang berlaku di anod dan di katod. Di bahagian ini, kita akan menulis ion yang tertarik di anod dan di katod. Yang ini ialah ion yang dinyah cas. Yang ini ialah kenapa ia dinyah cas. Ini ialah mewakili setengah persamaan. Ini ialah pemerhatian, inference dan tindak balas redox yang berlaku. Kamu lihat di sini, ion yang hadir. Bagaimana kita nak mengetahui apakah ion yang hadir? Jika sebelum ini sebatian lebur untuk plumbum 2 bromida, hanya 2 ion yang hadir, iaitu ion plumbum dengan ion bromida. Untuk larutan aqueous, dia ada 4 ion. Ion sama ada ialah kuprum, ion sulfat dan satu lagi ialah larutan, iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida. Ada 4 ion yang hadir di dalam larutan kuprum 2 sulfat. Kuprum 2+, sulfat 2-, H+, dan OH-. Kita lihat apakah ion yang tertarik.